Okay, Assalamualaikum. Okay, alright, Assalamualaikum semua. So anak tengok video lucah, macam mana nak react? Tu dia topik sensasi terhangat minggu ini. Hai, Sarang He Uhti. Hai, Assalamualaikum. Okay, kat sini kita ada, dekat Facebook kita ada Zainuriah Abdullah, WM Nur Hafizi, Miskiyah, Kaila Kalisha, Rosnizah, dekat IG pun ada ramai, Chubila, Sofia Rosari, Masya Allah. Faisha Zul, Nur Syafka. Okay, ramai sangat dekat Instagram dan dekat Facebook dekat sini. Saya pun sebenarnya dah lama tak live ni kan. Dah lama tak live dekat sini. Sekejap, dekat Facebook has ended. What happened? Okay ke? Live dekat Facebook? Facebook okay? Instagram okay? Lama tak tengok Gigi. Itulah dia. Ni baru nak muncul lah ni. Apa khabar semua? Apa khabar semuanya? Memang lama lah tak jumpa, memang lama tak live dekat MES macam ni kan. Selalu kita buat live tertutup sahaja, seminar, talk dan sebagainya. So macam mungkin ada kekangan masa kita tak sempat nak live kat sini. Tapi insyaAllah this is the very first episode of Parent Reboot. Kalau sebelum ni kita ada Parenting Pedas, kita ada Will You Marry You. Kali ni insyaAllah siri live terbaru untuk tahun 2022. Parent Reboot. Kenapa Parent Reboot? Sebab bunyi dia macam parent reboot. Kan parents ni selalu reboot kan. Macam tengah cakap pasal diri sendiri jugalah tu. Hai Hashina, Lily, Saidah. Alright, saya tak nampak respons dekat Facebook. So minta maaf kalau saya tak dapat mention. Mungkin tim boleh bantu macam mana? Okay, ada Janatun Naim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mama Sharina, ada Muhammad Ali hadir. Thank you so much Muhammad Ali Pandu. Always tak pernah tak hadir ya. Okay. So berbalik kepada topik kita. Okay. Anak tengok video lucah, macam mana nak react. So itu adalah topik yang saya pilih untuk episod Parent Reboot kali ni. So kalau kita tengok pandemik ni sendiri kan, pandemik ni, era pandemik ni, kita dah 2 tahun ya dalam pandemik ni, dan hampir semua aspek kehidupan kita sebagai manusia ni berubah. Setuju tak? Setuju tak Saidah 90? Waalaikumsalam. Setuju tak bila saya cakap bila kita dah masuk era pandemik ni, hampir semua aspek kehidupan kita sebagai manusia, sebagai ibu bapa berubah. Kita terpaksa reboot macam-macam. Cara kita bekerja, cara berniaga, cara berkomunikasi, cara belajar, cara berfikir, and of course cara parenting kita juga. So ada banyak perkara yang kita sebagai parents kena reboot, kena restart. Okay, bila berlakunya pandemik ni. Sebagai contoh, expectation kita, cara kita set kita punya expectation terhadap anak-anak kena berubah, kena reboot, kena restart, kena fikirkan semula. Sebab expectation kita terhadap anak dah tak boleh sama macam sebelum era pandemik. Sebab dia jadi tidak adil untuk anak. Dan apa lagi yang kita kena reboot? Approach kita untuk bantu perkembangan emosi dan mental anak kita. Pun kita kena ubah, kita kena fikirkan semula. Sebab dalam keadaan sekarang ni, kita pun sama-sama vulnerable. Kan? Dalam keadaan sekarang ni, kita pun sama-sama vulnerable. Kita pun sama-sama lemah dari segi mental dan emosi. So macam mana kita nak bantu perkembangan emosi dan mental anak? Dan antara perkara lain atau aspek lain yang kita kena reboot atau kita kena fikirkan semula juga adalah approach kita dalam mengawal screen time. Kan kalau dulu mungkin screen time anak 20 ke 30 minit sehari tu kira senang je nak kawal. Kira macam okey lah tu. Anak pun tak meragam dan sebagainya. Kira okey sangat lah tu. Tapi sekarang
dengan keadaan anak sekejap sekolah, kejap tak boleh sekolah, kejap boleh jumpa kawan, kejap tak boleh jumpa kawan, dan dengan keadaan banyaknya urusan seharian kita yang telah didigitalkan, yang terpaksa didigitalkan. Nak sebut pun payah. Dan dalam keadaan kita sebagai parents juga yang hampir 24 jam, 24/7 we are on the phone atau kita berurusan menghadap skrin. So of course kita punya expectation, kita punya approach dalam mengawal screen time anak-anak juga perlu di-reboot atau difikirkan semula. Dan keadaan hari ini, Janatun Naim, Waalaikumsalam. Okay. Dan keadaan yang kita hadapi sekarang ni is our new normal. Kita kena terima bahawa keadaan yang kita sedang hadapi sekarang ini adalah kita punya new normal. Kita punya norma, kita punya kehidupan yang baharu, yang tidak akan berpatah balik kepada kehidupan normal kita yang sebelum ni. Yang kita rasa normal kita yang tu, kita tak akan berpatah balik. Okay, so we have to reboot everything. We have to, nak tak nak, we have to unlearn and relearn juga everything. Okay, so basically itulah sebabnya why and how saya dan tim decided untuk create Parent Reboot ni untuk Facebook live series ni, dan insyaAllah pada minggu-minggu akan datang kita akan ada pakar-pakar seperti pakar psikologi kanak-kanak, pakar perkembangan, mungkin ada guru-guru agama juga, asatizah yang boleh guide kita tentang macam mana nak parenting anak menurut Islam dan sebagainya. InsyaAllah, okay, insyaAllah doakan Parent Reboot supaya dapat terus contribute sebab saya sendiri pun bila dah berada dalam era pandemik ini, saya sendiri pun meletakkan semula diri saya sebagai seorang student, sebagai seorang yang perlu unlearn and relearn everything. So saya pun ada banyak keinginan saya untuk belajar daripada orang-orang yang pakar pun sama banyak macam anda lah, sama tinggi. Okay, so excited ke tidak? Excited ke tidak ni, ramai-ramai ni buat apa ni? Excited ke tidak ni? So kembali kepada topik kita, anak tengok video lucah, macam mana nak react? Macam mana nak react bila anak tengok video lucah, sama ada sedar ataupun sengaja ataupun tidak sengaja. Sebenarnya kan baru semalam hi Siti Hasra, thank you for watching. Baru semalam ada orang DM saya dan tanya, tak apa ke anak saya tengok scene cium-cium peluk-peluk dalam TV? Tak apa ke anak saya tengok scene-scene macam tu dalam TV? Kalau tak boleh, macam mana saya dan suami nak tengok movie-movie romantik sama-sama? Amboi, soalan dia macam tu. Korang rasa jawapan dia apa? Korang rasa macam mana nak jawab kalau ada orang tanya korang, tak apa ke anak saya tengok scene cium-cium, peluk-peluk, pegang-pegang tangan, baring-baring atas katil dalam TV? Dan kalau tak boleh, macam mana saya dan suami nak tengok movie romantik sama-sama? So korang rasa apa jawapannya? Kalau korang, apa respon korang? Excited sangat. How theologist? Thank you, thank you. Okay. Jawapan saya, lambat sangat nak tunggu jawapan korang ni kan. Mungkin tengah menaip atau mungkin Facebook sendiri yang loading lambat. Jawapan saya simple saja. Jawapan saya simple saja. Kalau kita rasa benda tu anak tak boleh tengok, maksudnya benda yang sama kita pun tak boleh tengok. Yes, Aida hebat. Jawapan dia tak boleh. Tengoklah masa anak-anak dah tidur. Oh, ada exception dia kat situ. Tapi jawapan saya quite basic. Kalau kita rasa benda tu tak elok untuk anak, anak tak boleh tengok. Maksudnya benda yang sama juga kita tak boleh tengok dan tak elok untuk kita. Sama lah macam pemakanan. Kalau kita kawal pemakanan anak, kita rasa oh makanan ni tak elok untuk kesihatan anak, tak bagus untuk kesihatan anak. Sebenarnya benda yang sama, makanan yang sama tak elok juga untuk kita. Dan kalau dalam Islam pun, kalau kita lihat kan, dalam Islam pun bukan sahaja scene adegan seksi-seksi, lucah-lucah kita tak boleh tengok. Aurat jiran sebelah pun kita tak boleh tengok. Setuju?
So zaman hari ni, okay, zaman hari ni, zaman digital, percaya atau tidak, kita mengiyakan ataupun tidak, bahan lucah atau konten-konten yang kita panggil sebagai soft pornography, okay, terhidang depan mata anak tanpa dia cari tau. Terhidang depan mata anak tanpa dia cari. Terhidang depan mata kita juga tanpa kita cari. Dan kadang-kadang kita orang dewasa ni lah tanpa sedar, kita orang dewasa ni lah sebenarnya orang pertama yang dedahkan anak kepada budaya soft pornography tanpa kita sedar. Okay, apa itu soft pornography? Mungkin yang ada kat sini mungkin first time dengar soft pornography. Apa itu soft pornography? Kenapa ada soft pornography pula kan? So soft pornography basically yang tadi itulah, scene pegang-pegang. Dia tidak jelas menunjukkan adegan seks atau sexual punya elemen di situ, tapi dia macam menjurus ke arah tu. Dia macam pegang-pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium, atau borak-borak manja atas katil, kan. So itu adalah kategori soft pornography. Macam Ramli Zariah daripada Instagram setuju kita tak tengok apatah lagi anak, bermula dari kita sendiri. Yes, betul. Macam mana yang saya selalu ulang, parenting, the best parenting is through akhlak. The best parenting is through akhlak. Oh, kita ada Nurul Sharina Musa kat sini. Thank you. This is my favorite occupational therapist. Kalau anda ada anak kecil yang 7 tahun ke bawah, please follow OT Sharina. Okay. Banyak sangat saya belajar daripada Puan Sharina, especially dari segi perkembangan sensori anak. Please follow her. Okay, so hari ni bersepah ya, bersepah-sepah soft pornography ni, bersepah-sepah. Okay, kita buka TV. TV biasa tu, tak payah TV berbayar, TV biasa tu, channel biasa, hampir semua program ada elemen soft pornography. Hampir semua program bersemua iklan yang muncul ada elemen soft pornography, lucah yang tidak nyata, macam tu. Dan kalau kita buka apps sekalipun, okay, buka apps pun ada banyak iklan-iklan yang kadang-kadang pop up yang tak senonoh, iklan yang tak senonoh. Saya pernah buka apps yang kalau kita nak tengok kiblat tu kan, kita nak tengok kiblat, tengok surah ke, tengok tasbih dan sebagainya, kan ada banyak apps macam tu kan. Tiba-tiba pop up iklan yang keluar tu adalah iklan game yang jelas berunsur seksual. So macam mana tu? Padahal apps tu tak salah, apps Islamic kot kan. Adakah kita yang salah di situ? Dia tiba-tiba pop up dan jelas dekat situ iklan game tu adalah iklan yang berunsur seksual. So dekat social media lagi lah kan. Siapa setuju sekarang social media, kalau saya katakan social media hari ini, ada banyak kalau sebut social media, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, bla 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 bla. Kadang-kadang tak sempat untuk kita join semua. Setuju tak kalau saya katakan hampir semua social media dah macam laman pornografi. Kalau tak jelas pun maybe soft pornografi. Okay, terlalu banyak dekat luar sana yang banyak sangat yang kita boleh lihat gambar-gambar yang menggairahkan. Kadang-kadang nak review produk pun kena menari-nari yang macam ada unsur seksual, ada unsur yang menggairahkan dekat situ. So, susah kan hidup di zaman pandemik ni. Okay, setuju. Okay, ramai yang bersetuju. So, yes. Okay, dan itu belum tengok statistik lagi. Siapa nak tahu statistik? Statistik ni kelakar lah kalau kalau kita tengok statistik ni, bab pornografi ni memang sangat membimbangkan, di mana statistik menunjukkan 90% 90% kanak-kanak 8 hingga 16 tahun, 8 hingga 16 tahun tau. Kita dulu masa umur tu, kita buat apa?
kita main pondok-pondok kan. Tak ada masa lah nak tengok pornografi ni. Tapi zaman hari ni, statistik menunjukkan 90% kanak-kanak 8 hingga 16 tahun pernah tengok video lucah sekurang-kurangnya sekali. Okey. Malah kanak-kanak lelaki 12 hingga 17 tahun, okey, kanak-kanak lelaki umur 12 sampai 17 tahun adalah penonton video lucah paling ramai di atas talian. Okey, bila kita dengar macam ni kan, ini adalah statistik kanak-kanak tau. Orang dewasa lagi lah mind blowing agaknya, lagi mungkin 100%, 105% ke apa kan. Kita akan terfikir, mana parents anak-anak ni? Siapa yang sepatutnya bertanggungjawab menjaga anak-anak ni, pelihara mata dan telinga anak-anak ni? Siapa? Mungkin kita akan, kita akan berfikirlah benda-benda tu terlalu ramai anak-anak hari ni yang memang melayari ataupun tengok benda-benda macam tu secara sengaja, kan, secara sengaja. Dan yang paling menyedihkan majoriti ibu bapa tak tahu pun anak-anak mereka dah terdedah kepada pornografi. Sampailah dah terlalu lewat. Bila dah macam yang saya pernah share sebelum ni, saya pernah kongsikan sebelum ni, di mana anak lelaki umur 6 tahun diajak oleh sepupu perempuan berumur 11 tahun. Diorang duduk, dia berdua dekat dalam bilik dan mereka meniru aksi dalam video lucah. Umur berapa tadi? 6 dan 11. Seram kan? So, itulah realitinya. Okay? Itulah realitinya. Macam Fatimah Az-Zahra setuju. Even movie kartun pun kena alert sebab ada scene kiss-kiss. Exactly. Betul sangat. Sekarang kan trending Netflix kan. Semua orang kena ada Netflix sekarang ni. Netflix tu kan dia ada macam kategori umur kan, sesuai untuk 7 tahun ke atas, 4 tahun ke atas, 13 tahun ke atas, dia ada tulis kat situ kan untuk setiap movie tu. Kadang-kadang ada movie, saya rasa bukan kadang-kadang, semua movie yang saya tengok dia tulis 7 ke atas sesuai untuk kanak-kanak bermula 7 tahun ke atas. Tapi tak sesuai juga sebenarnya ya tuan-puan, dia punya jalan cerita, dia punya adegan-adegan dalam tu tak bersesuaian juga dengan masyarakat kita, especially lebih-lebih lagi kalau kita ni orang Islam. Setuju? So inilah bukti bahawa dunia kita hari ini budaya pornografi atau serangan pornografi ni, dia dah tak payah cari dah. Kita dah tak payah cari, tak payah Google apa perkataan-perkataan keyword-keyword yang betul-betul berunsur seksual. Tak payah dah, tak payah. Dia memang, kita tak payah minta dia datang. Okay. Kita tak payah minta dia datang sendiri. Kan? So, ini adalah bukti bahawa pornografi ni ibarat the new drug ataupun dadah baharu, the new drug yang sedang perlahan-lahan merosakkan akal kita dan anak-anak, akhlak kita dan anak-anak, dan juga peribadi anak-anak kita dan keluarga kita. Okay, na'udzubillah. Kita tak nak benda ni berlaku, so that's why we have to upgrade our knowledge. Kita kena tahu macam mana nak handle situasi ni, sebab kita tak boleh halang situasi ni daripada masuk ke rumah kita. Kita tak boleh, hi Marliza Mansur. Thank you babe. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh dalam topik ni, macam mana nak react, okay? Topik kita hari ni macam nak react bila kita dapat tahu anak tengok video lucah, sama ada sengaja ataupun tidak. Cuba kita take a step back. Cuba kita keluar sekejap daripada isu anak, daripada risau pasal anak-anak sekarang. Kita keluar sekejap dan cuba kita ingat balik zaman kita kanak-kanak dulu. Okay, cuba kita ingat balik zaman kita kanak-kanak dulu. Bila first time kita tengok video atau visual yang berbentuk seksual.
Tak kisahlah TV ke, majalah ke, apa-apalah yang available ketika itu. Bila first time kita tertengok atau kita macam yang setakat yang kita ingat lah, kita tengok visual-visual yang berbentuk seksual. Bila? Tak payah komen kat sini, jangan komen kat sini, just renungkan je untuk diri sendiri, okay? Kan terbuka aib sendiri. Okay, bila? 13 tahun, 15 tahun, sekolah rendah, maybe ada sekolah rendah dah terdedah macam tu. Saya tak cakap sengaja tengok, tertengok. Maksudnya bila first kita dapat pornographic attack tu, okay? Dan dari mana kita tengok? Dan dari mana kita dapat pendedahan tu? Sama ada daripada kawan-kawan atau dari komputer ke, dari majalah, mungkin dari komik-komik. Masa tu zaman komik, kalau zaman macam saya lah, umur macam tu memang zaman komik, zaman novel. Mungkin daripada situ kita dapat kita dapat pendedahan-pendedahan tu. So cuba ingat balik. Okey, masa kita tengok tu, ini kita cuba ingat balik masa kita zaman kanak-kanak dulu. Bila kita start tengok tu dan dari mana kita tengok, dan cuba kita ingat balik masa kita tengok tu, apa kita rasa? Apa kita rasa? Kita rasa apa? Jangan komen jangan komen kat sini, saya tanya je. Saya tanya untuk renungkan, untuk kita renungkan balik. Sebab basically kita tengah cuba nak faham anak-anak kita hari ni. Okay? So, masa kita tengok tu, apa kita rasa dan apa kita buat next? Masa kita tertengok atau kita tengok atau kita sengaja tengok atau kita diajak oleh seseorang untuk tengok, apa kita rasa dan apa kita buat next? Adakah kita bagi tahu parents kita terus? Atau kita search lagi, tengok lagi, mana lagi, atau kita rewind balik ke tengok berulang kali? Dan apa yang kita harapkan daripada ibu bapa kita atau orang dewasa yang ada bersama kita masa tu cakap pada kita? Mungkin kita ada luahkan lah dekat parents atau kita luahkan dekat siapa-siapalah, dekat abang ke, dekat pakcik-makcik ke. So apa yang kita harapkan daripada mereka ni untuk jawab kepada kita? Just renungkan balik. Kita basically sekarang ni kita sedang meletakkan diri kita dalam keadaan anak-anak kita hari ini yang sebenarnya jauh lebih dahsyat lah. Jauh lebih dahsyat anak-anak kita hari ini, jauh lebih mencabar berbanding zaman kita dulu. Kalau kita dulu umur 14 tahun, mungkin baru terjumpa video lucah kan, umur 14 tahun. Jangan terkejut kalau anak-anak hari ini seawal 4 tahun dah jumpa dah. Seawal 4 tahun dah jumpa, sama ada terjumpa atau jumpa secara sengaja. Okay? So, kita ingat balik dan kita letakkan diri kita dalam kasut anak-anak kita dan barulah kita tahu, kita ada, maksudnya kita datang dari perspektif yang bukan nak kecam, bukan nak nak marah anak bila mereka tertengok, bukan nak take up semua sumber-sumber yang menyebabkan anak kita boleh tertengok ni, bukan, tapi kita nak faham bahawa kita dulu pun ada pendedahan ni sebenarnya. Dan apa yang kita harapkan, sokongan macam mana yang kita harapkan daripada orang-orang sekeliling kita. Okay? Syahidah Wahid, if we don't know whether anak kita pernah tengok atau tertengok atau diajak untuk tengok, should we ask anak kita and how to ask? Good question. Okay, tapi soalan tu terlalu besar. Kita akan tengok lepas ni, insyaAllah Puan Syahidah, kita akan tengok macam mana, dan semua yang Puan tanya ni, Puan Syahidah Wahid tanya ni adalah bergantung kepada your connection with your child. Okay, your parent-child connection itulah. InsyaAllah along the way nanti kita akan tengok macam mana. Okay, good question. Okay, saya nak kongsikan my personal story sikit lah, my personal story. Masa saya umur 14 tahun ni macam form 2 lah kan. Form 2, form 1 macam tu lah, tak ingat. Masa umur macam tu, 14 tahun, saya suka dengar lagu, ada 2 lagu yang saya ingat. Satu, It Wasn't Me dari Shaggy. Siapa tahu lagu tu?
lagu It Wasn't Me dari Shaggy dan juga lagu In The Club dari 50 Cent. Ada yang tahu lagu tu? Mungkin kita sezaman. Lagu It Wasn't Me dan lagu In The Club. Okay, yang lagu dia Go Shorty, It's Your Birthday, We Gonna Party Like. Okay, so siapa tahu lagu tu, pergi Google lirik dia. Sampai hari ni saya masih ingat lagu tu line by line. Sebab selalunya apa yang kita hafal masa kita zaman budak-budak, kita akan ingatlah sampai bila-bila. Kan? Dan lagu-lagu macam ni, lagu-lagu yang macam saya sebut tadi tu, itu juga adalah salah satu bentuk soft pornography. Sebab lirik dia, video klip dia memang jelas berunsur lucah ataupun ada elemen seksual dekat situ. Dan apa yang saya nak kongsikan daripada personal story saya ni adalah macam mana ayah saya approach saya bila dia dapat tahu saya suka lagu tu. Korang tahu kan dua-dua lagu tu kan? Jangan kat sini kan macam apa tu, lagu apa tu tak pernah dengar. Jangan biarkan saya rasa keseorangan di sini. Okay, boleh Google lah lagu It Wasn't Me by Shaggy and In The Club by 50 Cent. Boleh tengok lirik dia macam mana, video klip dia tak payah tengok lah video klip dia, tengok lirik je. Memang jelas dekat situ ada unsur pornografi di situ. So macam mana bila saya suka lagu tu, ialah budak-budak ni bila suka lagu dia akan nyanyi, repeat, dia akan pasang, dengar masa tu Walkman tau, Walkman atau Discman. So dia akan dengar, pasang. So macam mana ayah saya approach saya bila dia dapat tahu saya suka lagu tu. Okay, dan saya nak kongsikan kat sini reaksi ayah saya. Macam mana ayah saya react to that situation yang akan memberikan gambaran yang jelas kepada saya dan anda semua yang sedang menonton ni tentang macam mana a parent should react bila anak dia terkantoi atau tersuka benda-benda yang mungkin tak elok. Okay, sebab ramai parents yang overreact ataupun panic atau mati-mati terus hukum anak bila dapat tahu anak tertengok atau sengaja tengok atau sengaja layan benda-benda lucah. Okay. Okay. Oh, ramai responses kat sini, saya tak sempat nak baca semua. Okay, so apa yang ayah saya buat, okay, apa yang ayah saya buat bila dia dapat tahu anak dia suka dengar lagu yang lucah ataupun suka tengok video klip yang kurang baik. First, yang saya ingat ayah saya buat masa tu adalah dia print out lirik lagu tu. Dia print out lirik lagu tu. Lepas tu dia datang kat saya, dia cakap, jom ayah nak bawa kamu jalan-jalan. Dia bawa saya keluar seorang. Maksudnya dia nak spend alone time dengan saya sahaja. Okay, tak nak ada adik-beradik. Jom ayah bawa kamu jalan-jalan dan ayah saya suruh saya bawa kamus. Ayah saya suruh saya bawa kamus. Dan kami pergi dekat satu tempat, okay, satu taman lah, macam satu playground, dia ada macam pondok-pondok kecil kan. So kami pun berdua duduk dekat taman tu, okay, dekat taman tu, dan ayah saya tanya saya beberapa soalan, antaranya macam kenapa kamu suka lagu It Wasn't Me tu, kenapa kamu suka lagu In The Club, apa yang kamu rasa bila dengar lagu tu, apa yang kamu rasa bila kamu tengok video klip tu. Dan kamu ada bayangkan siapa-siapa ke, atau kamu masa dengar tu ada bayangkan you dengan siapa-siapa tak? Masa nyanyi lagu tu ke, atau masa tengok video klip tu ada bayangkan diri you dengan siapa tak? Itu antara soalan-soalan yang saya ingat lah yang ayah saya tanya. Dan dan conversation tu berlaku dengan sangat, saya rasa tidak comfortable, of course saya rasa tak comfortable, tapi ayah saya punya approach tu, cara dia tanya soalan, tanya yang betul-betul sebab nak faham, okay, itu yang membuatkan saya terpaksa berada dalam conversation tu dengan jujur.
So apa yang ayah saya buat next adalah ayah saya take out lirik yang dia print out tu, dan dia explain satu per satu perkataan dan ayat yang ada dalam setiap lagu tu. Termasuklah perkataan yang lucah yang saya kira kalau kita nak sebut pun sebenarnya kita tak comfortable untuk sebut. Tapi biasalah budak-budak kan, masa tu saya umur 14 tahun. 14 tahun dulu dengan 14 tahun hari ni tak sama. Dulu kita macam berbodoh lagi tau. Walaupun kita faham maksud perkataan tu tapi kita macam berbodoh kan, macam just dengar for fun macam tu kan. So bila ayah saya dah explain satu persatu perkataan dan ayat dalam lagu tu, dan ayah saya ni lah berbual dengan saya, dan betapa ayah saya bagi tahu yang maksud lagu ni memang menjurus kepada benda yang tak elok. Dan last kali apa yang saya ingat adalah ayah saya peluk saya. Okey, ayah saya peluk saya dan apa yang ayah saya cakap adalah, ayah sayang kamu. Kamulah perempuan yang paling cantik dan paling bijak yang ayah pernah kenal. Okey. Tapi ayah tahu lagu-lagu macam ni akan merosakkan kecantikan dan kepandaian kamu. Itu apa yang ayah saya cakap. So apa yang ayah saya nasihatkan adalah cuba elak dengar lagu-lagu macam ni. Ayah saya tak paksa tapi dia cakap cuba elakkan dengar lagu-lagu macam ni. Sebab ayah percaya kamu pandai jaga diri, kamu pandai jaga perbuatan. Okay, cuba perhatikan keyword dekat sini. Yang pertama adalah ayah saya cakap cuba elak. Okay, cuba. Bukan paksa. Cuba elak. Dan yang kedua adalah ayah saya cakap, ayah percaya kamu pandai jaga diri, pandai jaga perbuatan. Dan yang ketiga adalah ayah cakap, ayah dan mama akan sentiasa ada dengan kamu untuk berbual tentang apa sahaja, termasuklah perkara yang memalukan, yang menakutkan dan yang mengelirukan. Okey? Cuba. So itu adalah keyword-keyword yang saya ingat. Okey, yang saya ingat. Okey, pertama, jangan terus paksa anak drop apa benda yang dia suka, tapi cuba, sebab kamu dah faham maksud dia apa, kamu dah tahu benda ni tak elok, so cuba elakkan. Yang kedua adalah tunjuk yang kita percaya anak kita mampu jaga perbuatan. Tunjuk yang kita yakin dengan anak kita dia mampu jaga diri dia. Yang ketiga adalah yakinkan dia, convince anak bahawa kita sebagai parents ni kita akan sentiasa bersama dia, sentiasa bersedia untuk berbual tentang apa sahaja, termasuk perkara-perkara yang memalukan, menakutkan dan mengelirukan anak. Okay. Dan apa yang berlaku lepas ayah saya approach saya tu? Apa yang berlaku lepas ayah saya approach saya? Adakah saya terus meninggalkan lagu tersebut? Of course tidak. Of course tidak. Adakah saya terus buang kaset atau CD yang ada? Of course not. Tapi saya perasan, apa yang saya perasan, saya mula ada consciousness yang lebih baik. Saya mula ada common sense yang lebih baik setiap kali saya mendengar lagu-lagu macam tu. Dan lama kelamaan, saya jadi lebih bijak dalam pemilihan lagu-lagu yang saya dengar. Dan saya sendiri yang kontrol video klip yang saya tonton. So sebenarnya, sebenarnya kalau kita faham kat sini, sebenarnya as parents, kita tak boleh ubah anak tau. Dan kita tak akan mampu buat keputusan untuk anak. Sebab siapa yang berubah dan siapa yang buat keputusan tu adalah anak tu sendiri. Setuju? Sebab kita takkan selama-lamanya ada dengan anak tau. Kita takkan selama-lamanya ada dengan anak. Bukan setiap saat kita mampu pantau anak, tapi apa yang akan jaga anak, apa yang akan pantau anak tu setiap masa adalah kesedaran dan ilmu yang kita tanam dalam diri anak tu. Itu yang jaga dia. Bukan kita yang jaga dia. Bukan kita yang buat keputusan untuk anak. Okay? Kita boleh setiap kali anak tertengok, kita boleh rampas phone dia. Boleh. Tapi bukan setiap masa kita boleh buat macam tu. So apa yang lebih penting daripada tindakan kita nak merampas phone tu
adalah tindakan kita untuk sentiasa bagi kesedaran, sentiasa bagi ilmu dengan approach yang betul, dengan cara yang betul, dengan cara yang buat anak lebih selesa dengan kita. Okay, so berdasarkan kisah yang saya share tadi tu, kita dapat belajar bahawa parent-child connection is key. Dekat sini parent-child connection is key. Okay, kedua-dua jantina ibu dan bapa memainkan peranan kepada kesedaran atau consciousness anak terhadap seksual ni, anak lelaki dan anak perempuan. Okay, so bina jambatan emosi bersama anak setiap hari itu penting. Walaupun sekadar 5 hingga 10 minit sehari, berbual, bercakap tentang perkara-perkara yang mungkin orang lain takkan cakap pada anak. Okay, parent-child connection is key. So secara ringkasnya, 3 cara untuk react bila dapat tahu anak tengok video lucah sama ada sengaja ataupun tidak. First adalah, ni pun dekat Facebook pun dah ramai dah yang take note. Thank you so much. Mungkin yang baru masuk atau tengok lepas live ni boleh buat rujukan. Yang pertama adalah macam mana kita nak react adalah kita parents ni kena stay calm. Jangan overreact. Macam semalam pun saya ada baca responses dari dekat IG story. Dia kata kalau tiba-tiba ada scene lucah keluar dekat TV, oh dia menjerit. Dia cakap tutup mata, dia menjerit kat anak dia. Jadi tutup mata, jangan tengok. Sebenarnya betul lah tu kita suruh anak tutup mata, betul lah tu. Tapi reaksi kita tu over. Kita overreact. Overreaction akan buat anak lebih ingat apa benda tau. Akan buat anak lebih macam, oh kenapa mak aku marah? Oh kenapa tu? Apa tu? Scene apa tu yang mak aku tak bagi tengok tu? Faham tak? So we have to stay calm dan ingat bahawa sexual curiosity atau ingin tahu tentang seksual ni adalah sebahagian daripada perkembangan anak. Dan ia adalah satu fitrah manusia sebenarnya. Adalah salah satu fitrah seorang manusia. So don't panic bila anak tiba-tiba tanya tentang seks. Bila anak tiba-tiba tanya tentang perbezaan jantina, tanya tentang bahagian sulit atau dia nak cerita tentang mimpi-mimpi pelik dia yang macam kelihatan lucah dan sebagainya. Okay, stay calm. Atau bila anak, bila kita tertengok anak punya history melayar dia punya internet history tu kan, dia dah start search keyword-keyword lucah. So setiap kali kita tangkap anak macam tu, kita tertengok anak, kita overreact dan sebagainya. Anak yang kantoi ni, anak yang kantoi dia suka benda-benda lucah ni, dia akan rasa malu, anak akan rasa takut dan anak akan rasa marah. And that's normal. Kalau macam kita kena kantoi, kita kantoi buat benda yang kita tahu orang tak suka, mungkin tak manis di pandangan orang, kita pun akan rasa malu, kita akan rasa takut dan kita akan rasa marah. And that's normal. Itu yang anak-anak akan rasa. Tapi macam mana kita sebagai parents react? Kita punya reaction itulah yang menentukan tindakan anak selepas tu. Macam mana kita react as parents tu yang menentukan tindakan anak selepas itu. So ingat, don't panic, stay calm. Don't panic, stay calm. Yang kedua, berbual tentang apa benda lucah atau benda berunsur seksual yang anak lihat atau dengar secara positif. Berbual secara positif. Okay, once kita dah dapat tahu anak terdedah dengan benda-benda lucah, sama ada dia ataupun sengaja, sebenarnya itu adalah the best time untuk kita bercakap dengan anak tentang pornografi. Bila kita dapat tahu anak dah tertengok atau sengaja tengok, that is the best time untuk kita bercakap dengan anak tentang perkara tersebut. Sebab ada parents yang tak nak bercakap tentang seksual dengan anak. Sebab takut anak lagi mungkin terdorong nak cari lebih ke kan. Mungkin dia lebih nak find out more tentang perkara tersebut. Tapi sebenarnya bercakap
Bercakap dengan anak tentang perkara itu adalah the best way untuk terbitkan kesedaran dalam diri anak. Dan secara tak langsung melindungi anak dari kesan buruk pornografi itu sendiri terhadap mental dan emosi dia. Okay, dan yelah biasalah kadang-kadang kita mak-mak ni bila anak tanya perkara-perkara yang mungkin ada unsur lucah, kita macam alah nanti bila besar kamu tahulah, macam tu kan. Atau kita cakap tak payah tanya benda-benda macam tu, kamu kecil lagi, macam tu kan. Tapi sebenarnya bila anak dah start tanya itulah, that is the best time untuk kita bercakap tentang itu, mengikut tahap anak lah, mengikut tahap anak. Dan secara ilmiah, bukan secara lucah. Okay? Dan sebenarnya kalau parents memilih untuk diam atau mendiamkan anak, itu sebenarnya lebih buatkan anak tak puas hati tau. Lebih buat anak nak cari lagi atau nak tengok lagi. Dengan dia akan find ways juga untuk cari jawapan yang dia nak cari tu. Okay? Yang ketiga adalah dan menurut kajian daripada Prof Miranda Horvath, pakar psikologi, ibu bapa yang mula memberi kesedaran tentang pornografi atau sexual education masa anak seawal umur 6 tahun, bila anak tu dah meningkat remaja nanti, anak-anak ni yang dapat awareness awal daripada ibu bapa ni, anak-anak ni akan lebih aware tentang ketidakselesaan emosi dan juga sifat kebinatangan yang wujud dalam pornografi itu. Tak kisahlah soft pornografi atau real pornografi. So bila anak-anak ni dah remaja, mungkin ada rakan-rakan sebaya yang bagi pendedahan-pendedahan tak elok kepada mereka, mereka ada common sense yang lebih baik. Okay? So penting tak untuk kita berbual dengan anak seawal mungkin tentang perkara ni? Penting. Of course penting. Alright. Yang ketiga adalah ulang berbual dengan anak untuk ingatkan dia tentang keburukan pornografi. Ramai yang cakap kat saya dah buat dah, saya dah cakap dah, tapi anak tak dengar pun apa saya cakap. Jawapan dia senang je. Ulang lagi sejuta kali apa benda kau cakap. Ulang lagi sejuta kali. Ulang. Apa yang kita nak bagi anak faham tu, ulang. Okay, so macam mana nak ulang ni? Macam mana kita nak sedarkan anak tentang kesan buruk pornografi apa benda semua, dan kenapa dia tak boleh tengok, macam mana video-video soft pornografi ni walaupun tak ada unsur seks kat situ, macam mana video-video soft pornografi ni boleh affect dia punya mental dan emosi. Itu of course kita sendiri kena upgrade knowledge kita, barulah kita boleh guide anak. Okay, dan insyaAllah ada banyak lagi sebenarnya pasal topik ni. Sebelum tu saya nak baca sekejap komen dekat sini. Ya Allah, Masya Allah. Okay. Thank you so much kepada yang join sesi ni. Parents sebagai guider, Puan Fadilah Muhammad, kita ibu bapa tak boleh buat keputusan untuk anak. Exactly. Kita hanya boleh bagi kesedaran dan ilmu. Dua benda tu je yang akan jaga anak. Bukan kita yang jaga anak. Kita tak mampu nak duduk, tengok anak 24 jam, tak mampu. Kan kita ada banyak lagi benda lain nak buat, tapi apa yang menjaga anak tu adalah kesedaran dan ilmu yang kita tanam dalam diri anak tu seawal mungkin. Okay, insyaAllah ada banyak lagi yang saya dan anda semua boleh belajar dalam seminar yang saya akan anjurkan pada bulan depan. Okay, bulan depan sebenarnya saya ada buat seminar khas tentang tajuk dia anak dan pornografi. Tajuk dia memang khas untuk anak dan pornografi. Dan bukan saya sahaja ada dalam seminar ni. Bukan saya je ada dalam seminar ni. Kita ada lagi 3 pakar hebat dalam seminar ni. Kita ada Akif Fairuz Al-Jengkawi, penulis pendidikan seksual. Kita ada doktor pakar psikiatri kanak-kanak, Dr. Rahimah Dahlan. Dan kita ada kaunselor anak remaja, Tuan Haji Hushim. So dan topik-topik, seminar ni pada 19 dan 20 Mac. Okay, 19 dan 20 Mac. Pukul 9 sampai pukul 1 tengah hari, 1 petang. Siapa yang tak available pada tarikh tu, jangan risau, daftar je sebab anda akan dapat rakaman penuh seminar.
Okay. Kalau tak free pun, tak free nak join live pun, join je untuk apa, dapatkan rakaman penuh seminar, and you can always learn at your own pace. Tengok bila-bila ada masa, tengok. Penting saya rasa ilmu ni penting, ilmu pornografi ni macam mana nak handle. Kita tak boleh nak hilangkan pornografi daripada hidup kita because it is everywhere. So macam mana kita nak handle, macam mana kita nak kawal, macam mana kita nak tangani, macam mana kita nak menghadapi pornografi tu bila dah masuk dalam keluarga kita. Dan topik-topik untuk setiap speaker-speaker hebat ni pun hebat-hebat juga. First topik sex education, didik anak tentang seksual, perlu ke? Ini adalah topik pertama daripada Akif Fairuz. Sex education bagi saya perlu bermula di rumah dan perlu bermula dari ibu bapa. Okay, sex education perlu bermula di rumah oleh ibu bapa, bukan dekat sekolah masa darjah 5, darjah 3 oleh ustaz-ustazah, tidak. Perlu bermula di rumah. Anak perlu belajar, anak perlu diajar hormat diri mereka sendiri dulu sebelum mereka dipaksa hormat atau ikut kehendak orang lain. Okey, anak perlu belajar hormat diri sendiri dulu sebelum belajar hormat orang lain. Dan untuk Tuan Haji Hushim, kaunselor kita, tajuk dia beragama tapi otak kuning. Macam mana tu? Beragama tapi otak kuning. Macam mana nak pelihara mata, telinga dan hati anak dari sudut Islam? Sebab apa yang kita tahu, apa sahaja yang masuk dalam mata dan telinga anak itulah yang membentuk hati mereka. Betul? Apa saja yang masuk dalam mata dan telinga anak itulah yang membentuk hati mereka. So macam mana kita nak didik anak bertuhankan Allah, bukan bertuhankan ibu bapa. Kadang-kadang anak tak buat sebab dia takut parents dia. Bila parents tak ada, dia buat. Betul? Dan Dr. Rahimah Dahlan, pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja akan bercakap tentang kesan pornografi, soft pornografi atau adegan-adegan lucah pada mental dan emosi anak kita, insya-Allah. So harga, nak tahu harga ke? Berapa harga seminar? Okey, kat sini ada nak tahu harga. Okey, harga sebenar seminar ni RM97. Tapi untuk yang nak mendaftar awal, kita ada bagi diskaun RM70 sahaja untuk early bird. Sekarang masih buka untuk tiket early bird tu RM70 sahaja. Tapi saya ada good news untuk siapa yang join sesi live parent reboot ni, di mana saya nak bagi extra lagi RM10 off. Okay, extra lagi RM10 off. Anda hanya perlu pergi dekat website adliraja.com, masukkan kupon kod AP10. Ni untuk khas untuk yang join live ini sahaja. Okay, anda akan dapat lagi extra RM10 off, insya-Allah. So saya nak mengalu-alukan sorry, macam mana nak stop ni? How do I stop this? Okay. So, saya nak mengalu-alukan anda semua untuk join seminar ni. InsyaAllah saya doakan anda diberi kelapangan masa, tenaga, kewangan untuk menimba ilmu. Especially dalam bab mempersiapkan diri untuk menghadapi satu cabaran besar dalam ialah zaman hari ini kan, iaitu pornografi. Pornografi is a huge, bagi saya, isu yang besar dan akan bertambah besar, di mana kita sekarang ni pornografi tidak lagi perlu dicari, dia yang mencari kita. Pornografi yang mencari kita. Okay. Okay. So, okay, ada yang dah daftar. Dia cakap dah daftar kat sini. Thank you so much. Ke ada yang nak tiket percuma? Siapa nak tiket percuma? Adakah yang nak tiket percuma? Antara contoh anak perlu hormat diri sendiri dulu tu macam mana? Maksudnya, Puan Ketua ni, maksudnya macam mana contoh anak perlu hormat diri sendiri dulu sebelum anak perlu hormat orang lain? Maksudnya anak ada kuasa untuk say no. Anak ada kuasa untuk cakap, oh tak nak, saya tak selesa, oh ini salah, jangan sentuh. Itu antara psikologi ataupun antara teknik yang kita perlu fahamkan anak. Penting untuk anak tahu hormat diri dia sendiri dulu sebelum dia perlu hormat orang lain.
Macam sebelum dia macam dipaksa untuk salam lah. Macam tu kan, salam pakcik-pakcik, makcik-makcik tu semua. Sebelum dia perlu salam tu dia kena tahu adakah ini melanggar hormat. Maksudnya aku tidak hormat diri sendiri sampai aku kena buat apa yang orang nak. Okay, insyaAllah kita akan belajar banyak sangat dalam seminar ni. Saya pun akan belajar juga. Saya pun meletakkan diri saya sebagai student juga dalam seminar ni. Nak tiket percuma ke? Oh, ramai nak tiket percuma ni. Bankrupt lah macam ni. Dekat IG tak ada pun yang nak tiket percuma. Okay. Okay lah, boleh lah nak tiket percuma. Okay. Saya nak anda, boleh tim? Kita bagi tiket percuma? Alright, so apa yang anda perlu lakukan untuk dapat tiket percuma? Okay, anda hanya perlu komen. Okay, dekat Instagram, dekat Facebook lah. Dekat Instagram anda komen selepas habis live ni. Okay, habis live baru komen sebab nanti bila saya dah shut down live ni dia akan hilangkan komen-komen ni semua. So dekat Facebook boleh komen terus. Sila komen satu ayat ataupun satu ayat yang anda paling ingat ataupun satu ayat yang anda rasa paling aha dalam sesi Parent Reboot pertama episod 1 ini. Apa satu ayat yang anda paling ingat dalam sesi Parent Reboot episod pertama ini? Yang dekat IG boleh komen nanti lepas habis live. Yang dekat Facebook boleh komen terus. InsyaAllah tim saya akan pilih beberapa orang daripada IG dan Facebook untuk dapat akses percuma ke seminar anak dan pornografi. InsyaAllah. Okay. So, thank you guys for watching dan kerana bersama saya dalam Parent Reboot episod pertama. Okay, apa lagi topik yang korang nak yang saya boleh bawakan dalam Parent Reboot episod-episod akan datang? Atau ada siapa-siapa orang-orang pakar yang mungkin anda nak saya invite jadi guest dalam Parent Reboot episod akan datang? Silakan komen di bawah. Sebab ni episod pertama kita pun tak tahu nak macam mana nak serve more, nak contribute more. Mungkin anda ada idea yang lebih baik. So silakan komen dekat bawah. So thank you for watching. Have a good day. Have a good week everyone dekat IG dan juga dekat Facebook. Semoga diri kita, anak-anak kita, seluruh keluarga kita terlindung daripada bahaya pornografi ni. Amin ya rabbal alamin. Saya Adli Rajia. Jumpa lagi dalam next episode of Parent Reboot insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.